golongan pertama yang melakukan dosa ini di kalangan manusia adalah kaum Nabi Lut. Disebabkan itu penamaan liwat itu diambil daripada peristiwa kaum Nabi Lut alaihi salam. Jadi itu adalah homoseks. Para ulama di antaranya Al-Imam Nawawi menyebutkan al-liwat sebagai ityanu dzukur fi adbarihim wa huwa minal kabair, kata beliau. Al-liwat merupakan ityanu dzukur, mendatangi seorang lelaki, maksudnya lelaki dengan lelaki, fi adbarihim, dan melakukan, kita sebut, hubungan badan ataupun persetubuhan melalui jalan belakang dubur. Dan Al-Imam Nawawi menyebutkan ini merupakan sebahagian daripada dosa besar. Jadi al-liwat adalah lelaki dengan lelaki melakukan hubungan intim, hubungan badan melalui jalan belakang ataupun kita sebut sebagai dubur. Baik, kita bacakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita kisah tentang kisah Nabi Lut alaihi salam di beberapa surat dalam Al-Quran. Allah telah membinasakan mereka disebabkan perilaku mereka yang kotor, iaitu homoseks. Kaum muslimin telah sepakat bahawa hubungan intim sesama jenis ini termasuklah perempuan dengan perempuan, tidak hanya lelaki dengan lelaki, termasuk di antara dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atatuna adh-dhukrana minal 'alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perihal dosa kaum Nabi Lut di beberapa tempat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah surah Asy-Syura ayat 165 hingga 166. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menempelak kaum Nabi Lut dengan menukilkan perkataan Lut alaihi salam, katanya, "Atatuna dzukran." Apakah kamu mendatangi lelaki? Minal alamin, daripada seluruh alam. Para ulama ketika membahaskan perkataan atatuna dalam bahasa Arab, kalau kita terjemah perkataan ya'ti ata ya'ti, maksudnya mendatangi. Sebahagian mereka menyebutkan, di antaranya adalah Muqatil Ibn Hayyan, katanya apa? Perkataan atatuna kat sini merujuk kepada apakah kamu melakukan persetubuhan. Dia kata yakni jima'ur rijal, persetubuhan lelaki dengan lelaki. Manakala sebahagian para ulama kata atatuna ini, walaupun dari segi zahirnya nampak macam bertentangan perkataan tafsir, ulama tafsir ini, tapi sebenarnya dia berbentuk komplementari. Ada sebahagian yang kata atatun merujuk kepada jima' ataupun persetubuhan, manakala sebahagian menyebutkan atatuna kat sini maksudnya adalah bernikah. Dia maknanya komplementari, nikah dan juga persetubuhan itu lebih kurang sama. Sebab nikah itu dia menghalalkan persetubuhan ataupun hubungan intim. Jadi perkataan atatuna ditempelak kaum Nabi Lut ini, katanya, apakah kamu bersetubuh ataupun apakah kamu nak bernikah? Az-zukrana minal alamin, di kalangan lelaki. Alamin itu maksudnya adalah alam ini, lelaki yang berada di alam ini. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum. Ini sebenarnya perkataan Lut alaihi salam kepada kaumnya. Lut alaihi salam kata apa? Wa tadharuna ma khalaqa lakum. Dan kamu sebenarnya meninggalkan, kamu datang lelaki dengan lelaki, dan kamu meninggalkan ma khalaqa lakum, apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kamu, min azwajikum, dari kalangan pasangan-pasangan kamu. Para ulama tafsir sebahagiannya membahaskan perkataan min azwajikum. Perkataan min itu maksudnya apa? Min, dari ataupun jenis. Jenis kat sini sebahagian menyebutkan adalah jenis manusia. Oleh yang demikian, manusia diharamkan untuk berkahwin selain daripada manusia.
Pernah dengar tak orang nikah dengan jin? Dan dalam kisah Ibnu Taimiyah kan, ada satu orang, pernah dengar kisah tu? Ibnu Taimiyah. Saya pernah cerita kot. Ibnu Taimiyah dengan anak murid dia, Ibnu Qayyim. Satu hari Ibnu Qayyim datang meriwayatkan kisah Ibnu Taimiyah ini. Satu hari didatangkan seorang lelaki kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Didatangkan untuk apa? Didatangkan supaya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah boleh ruqyah orang ini, sebab dia dimasuki jin. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kata, dekat lelaki yang sebenarnya jin tengah hilang kesedaran ni, dalam badan dia tu ada jin. Dia kata, kenapa engkau masuk ke dalam tubuh lelaki ni? Rupanya jin itu merupakan jin betina. Agak-agak apa jin betina tu sebut? Dia kata, sebenarnya aku suka dengan lelaki ni, aku nak nikah dengan dia. Lalu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kata, kalau engkau tak keluar, aku akan pukul engkau. Dan dalam riwayat yang dinukilkan oleh Ibnu Qayyim, katanya Syekhul Islam betul-betul ketuk lelaki itu dengan kayu, sampai kami yang melihat peristiwa itu menyangkakan lelaki itu akan mati disebabkan pukulan Ibnu Taimiyah. Nah, kata dia ketuk sungguh. Akhirnya lelaki itu macam pengsan, dan jin betina itu sedar semula. Dengan jin betina dengan lelaki itu pengsan sekali, dia sedar. Dia kata, kau nak keluar ke tak? Akhirnya jin betina itu kata, iya, aku keluar. Dia kata, demi kemuliaanmu. Dan Ibnu Taimiyah kata apa? Jangan engkau keluar demi kemuliaan aku, tapi hendaklah engkau keluar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak kata kahwin dengan makhluk lain ini ada dan wujud. Dan kita katakan, kalau ada yang kata, Ustaz, apa hukum nikah dengan jin? Kita kata, awak dah tak ada manusia yang awak boleh jumpa dalam muka bumi ini, nak kahwin dengan jin. Yang keduanya, nampak ke jin tu? Tak nampak gitu kan? Nak nampak macam mana? Nak pegang macam mana? Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan ayat ini, min azwajikum, ataupun di kalangan pasangan kamu, min kat situ adalah untuk jenis kamu. Jadi tak boleh bernikah selain daripada manusia. Sekarang pelik, ada yang nikah dengan diri sendiri, ada yang nikah dengan patung, ada yang nikah dengan benda. InsyaAllah. Jazakallah khair. Kemudian tempelak Lut alaihi salam kat sini merujuk kepada kenapa kamu meninggalkan pasangan di kalangan wanita. Kamu meninggalkan kamu punya fitrah. Kamu kahwin lelaki dengan lelaki. Apa nikmatnya? Kemudian Lut alaihi salam, Allah Ta'ala nukilkan, bal antum qaumun adun. Bahkan kamu ini merupakan kaum yang melampaui batas. Baik, sedikit faedah berdasarkan ayat ini, ayat ke-166. Apa agak-agak faedah yang kita boleh ambil daripada ayat ke-166? Selain daripada zahirnya, Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan liwat, juga mengharamkan manusia kahwin selain daripada jenis manusia. Apa agak-agak faedah yang kita boleh ambil pada ayat 166? Faedah lainnya seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin, katanya ayat ke-166 memberikan faedah hukum haram mendatangi isteri melalui jalan belakang. Sebab apa? Sebab ayat 165 tu, Nuh AS tempelak, kamu ni nak kahwin dengan lelaki. Jadi hubungan badan lelaki dengan lelaki itu tak lain tak bukan melalui jalan belakang. Jadi itu sebab Ibnu Uthaymin ketika membahaskan ayat 166 ni, dia kata ayat ini memberikan indikasi tidak boleh mendatangi isteri melalui jalan belakang. Dan sebenarnya ayat ini juga menunjukkan bahawa betapa jijiknya manusia sekiranya dia menyanggahi fitrah dia sendiri. Bahkan tidak ada di kalangan haiwan yang jantan kahwin dengan jantan.
Ada, kita tengok kucing jantan kahwin dengan kucing jantan, tak ada. Itu binatang yang tidak mempunyai akal pun tahu fitrahnya kena cari kucing betina. Ini pula manusia pada hari ini menyanggahi fitrah, cuba laki dengan laki. Yang lebih teruk adalah laki dengan laki dia layan, laki dengan perempuan pun dia layan. Itu lagi teruk. Baik, kita pergi kepada ayat berikutnya ataupun hadis berikutnya. Homoseks lebih tercela dan lebih kotor daripada zina. Kerana apa, muslim-muslimat? Kerana zina walaupun ia merupakan dosa, tetapi ia masih lagi selari dengan fitrah manusia. Masih lagi selari dengan fitrah manusia. Berbanding dengan liwat, dia menjadi satu kesalahan sebab dia bertentangan dengan fitrah manusia. Nabi SAW bersabda, uqtulul fa'ila wal maf'ula bihi. Maksudnya, jika kamu mendapati ada orang melakukan liwat, maka hendaklah kamu bunuh al-fa'il, si pelaku, wal maf'ula bihi, dan juga yang kena liwat. Sekali lagi, dalam konteks ini adalah dia rela untuk diliwat. Kita tak bicara tentang perkosa, pemerkosaan, tapi kita bicara tentang suka sama suka. Baik, muka surat 158. Nabi SAW, beliau bersabda, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat. Bila kita sebut laknat, maka ia merupakan dosa besar. Sesuatu perkataan, sesuatu perbuatan tidak mencapai darjat laknat, melainkan perbuatan tersebut Allah Subhanahu wa taala haramkan. Man amila amala qaumi Lut. Sesiapa yang melakukan perbuatan kaum Lut. Baik, saya suka untuk menukilkan perkataan Ali radhiyallahu anhu berkenaan dengan dosa Lut, dosa meliwat ini. Katanya apa? Inna hadza dhanbun lam ta'si bihi ummah minal umam illa ummatun wahidah. Kata Ali ketika membahaskan tentang dosa meliwat ini ataupun dosa berliwat, maksudnya suka sama suka, dia kata sesungguhnya dosa liwat ini tidak pernah maksiat dilakukan oleh umat sebelum Lut alaihissalam, kaum Nabi Lut alaihissalam, melainkan satu kaum saja. Kemudian katanya apa? Mana Allahu biha ma alimtum, sana Allahu taala biha ma alimtum. Dan kamu memerhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas kaum Lut. Apa yang Allah Taala timpakan kepada kaum Lut? Allah hujankan mereka dengan batu. Kemudian ini perkataan Ali, dia kata, ara an nuhriqahu bin nar. Ali radhiyallahu anhu berpandangan sesiapa sahaja melakukan dosa liwat, maka hukumannya adalah dibakar dengan api. Dibakar dengan api. Tapi dalam masa yang sama kita tahu bahawa Ali radhiyallahu anhu pernah membakar pengikut Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah yang tokoh yang ataupun kita sebut orang, bukan tokoh, orang yang mula-mula menimbulkan Syiah. Dan dia klaim bahawa Ali adalah Tuhan. Ali punya marah sampai dia bakar pengikut Abdullah bin Sabah. Sampailah ada seorang sahabat bagi tahu, wahai Ali, dia kata, kita tak boleh menghukum orang ataupun memberikan balasan orang dengan menggunakan api. Kata sahabat tu dekat Ali, dia kata, Nabi SAW bersabda, la yu'azzabu bin nari illa rabbun nar. Makhluk tidak boleh disiksa dengan api, melainkan hanya Tuhan api sahaja yang boleh menyiksa makhluk dengan api, iaitu Allah Subhanahu wa taala memasukkan makhluk yang ingkar ke dalam neraka. Akhirnya barulah Ali tersedar bahawa perbuatan itu tersalah. Cuma kita nak nukilkan bahawa ada riwayat yang menyebutkan bahawa Ali berpendapat, sebab mereka rasa jijik perbuatan tersebut, takkan nak lelaki dengan lelaki. Dia kata, aku berpandangan
kalaulah ada orang pada zaman kita ini melakukan liwat, maka kita mesti bakar orang tersebut. Siksa yang maksimum. Baik. Ibnu Abbas berkata, hukuman pelaku homoseks dibawa ke tempat yang paling tinggi di kampungnya, kemudian dijatuhkan dan dilempari batu-batu. Jadi pendapat Ibnu Abbas kata apa? Kalau pendapat Ali, seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Baihaqi, riwayat ini katanya pelaku liwat hendaklah dibakar hidup-hidup sampai dia mati. Manakala Ibnu Abbas kata apa? Pelaku liwat ini dibawa ke tempat yang paling tinggi. Kat sini mana tempat yang paling tinggi? Baitul Salam ni berapa tingkat? Kalau lempar mati tak? Mungkin kat LCC kot. Tolak orang tersebut, bagi mati. Dah mati, dilempar pula dengan batu. Baik, itu merupakan pandangan Abdullah bin Abbas. Baik, diriwayatkan dari Nabi SAW bahawa beliau bersabda, lesbian adalah bentuk zina wanita dengan sesamanya. Jadi lelaki tidak terkecuali, begitu juga dengan wanita. Mazhab Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bahawa hukuman bagi pelaku homoseks sama dengan hukuman pelaku zina. Umat Islam telah sepakat bahawa barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, iaitu homoseks dengan budaknya, maka ia adalah pelaku homoseks yang sangat berdosa. Baik, muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, sahabat, para ulama tidak berbeza pandangan pelaku liwat mesti dibunuh. Pelaku liwat mesti dibunuh. Yang mereka berbeza pandangan adalah bagaimana nak bunuh orang yang melakukan liwat. Kenapa mereka berbeza pandangan bagaimana nak memberikan hukuman kepada si peliwat? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran ketika menyebutkan bagaimana balasan yang diterima oleh kaum Lut disebabkan pelaku dosa liwat ini, homoseks ini, Allah Subhanahu Wa Taala lemparkan mereka dengan batu daripada langit sampai mereka binasa semua sekali. Kemudian dicantum pula dengan hadis yang pada muka surat 157 ni, Nabi kata apa? Bunuh si pelaku dan juga yang kena liwat. Peliwat dan juga yang kena liwat, dua-dua mesti dibunuh. Jadi dia tak ada satu clear cut bagaimana nak membunuh ataupun menghilangkan nyawa si pelaku liwat. Jadi disebabkan itu ada yang kata dibakar sebab dosa tersebut begitu jijik. Manakala pandangan Ibnu Abbas ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Apa dia? Allah Taala balas kaum Lut itu dengan melempar mereka dengan batu daripada langit. Jadi itu sebab pendapat tu ada, kalaulah pelaku liwat kita jumpa sabit kesalahan, maka mengkiaskan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membalas kaum Lut, kita lempar dia daripada tempat tinggi, kemudian dia jatuh, kalau hidup lempar lagi, kemudian kita rejam dengan batu. Kita ke syarah dia. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, homoseks adalah hubungan intim antara lelaki dengan lelaki, iaitu sesama jenis, merupakan perbuatan keji yang sangat besar serta kejahatan yang sangat tercela. Perbuatan tersebut merosak dunia dan agama, menghancurkan akhlak, membunuh kejantanan, merosak kehidupan masyarakat dan meruntuhkan moral. Perbuatan tersebut akan menghilangkan kebaikan, keberkahan dan akan mendatangkan berbagai macam kejahatan dan bencana, penyebab keburukan, kehancuran, kehinaan, kerendahan dan mendatangkan aib. Akal dan jiwa yang sihat akan menolaknya. Maksudnya menolak perbuatan liwat ini. Bahkan binatang sekalipun, seperti mana kita sebutkan, tidak ada binatang, kalau binatang tu gila, walaupun tak waras binatang tu pun, dia tak akan datang jantan dengan jantan. Jantan dengan jantan biasanya apa? Dia akan
dia akan bergaduh. Itulah kot mungkin sebabnya Ibnu Uthaymin menyebutkan dia akan menghilangkan kejantanan. Jangan difikir bahawa orang yang lembut itu mesti melakukan liwat. Maksudnya pondan-pondan itu jiwa dia lembut, tak semestinya. Kadang-kadang ada yang gagah perkasa gitu kan, badan tegap, otot ketul-ketul, itulah yang melakukan liwat. Jadi tak semestinya lembut itu melakukan liwat, tak. Dia boleh jadi lembut, boleh jadi tak lembut. Syariat Allah, syariat yang datang dari langit pun melarang dan sangat membencinya. Hal tersebut dikarenakan homoseks sangat berbahaya dan merupakan kezaliman yang sangat tercela, iaitu kezaliman bagi pelakunya kerana akan mendatangkan kehinaan dan aib kepada dirinya, dan dikarenakan akan mengiring dirinya menuju kebinasaan dan kehancuran. Selain itu, homoseks juga merupakan kezaliman bagi pasangannya, iaitu dengan merosak kehormatan dirinya, menghina kerana membiarkan dirinya di dalam kerendahan dan kebobrokan, serta menghilangkan kejantanannya. Ada sebahagian laki-laki yang berperilaku seperti perempuan. Pada wajahnya akan selalu nampak kehinaan sampai akhir hayatnya. Jadi Syekh bin Uthaymin cuba sampaikan bahawa orang yang menyanggahi fitrah, dia itu lelaki tapi berperangai ataupun berperwatakan seperti wanita, maka kemuliaan orang tersebut akan hilang. Begitu juga sebaliknya, wanita yang berperwatakan seperti lelaki, maka kemuliaan dirinya akan hilang. Lelaki seperti ini merupakan duri di masyarakat, kerana orang seperti ini akan menjadi penyebab datangnya berbagai musibah dan bencana. Allah Ta'ala telah menceritakan kepada kita tentang bencana yang menimpa kaum Nabi Lut AS, iaitu Allah telah menurunkan azabnya kepada mereka dari langit, iaitu dihujani oleh batu dari langit, sijil kita sebutkan. Kemudian Allah membalikkan bumi yang mereka pijak, bahagian atas menjadi di bawah dan bahagian bawah menjadi bahagian atas. Setelah Allah mengisahkan kisah ini kepada kita, maka Allah menutupnya dengan firman-Nya, wa ma hiya minadh dhalimin biba'id, dan seksa itu tiadalah jauh dari orang yang zalim. Apa maksudnya muslim-muslimat? Maksudnya adalah perlakuan dosa yang bermaharajalela yang berlaku di masyarakat merupakan penyebab Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bala bencana. Tapi dalam masa yang sama kita bersikap mu'tadil, bersikap pertengahan. Jangan kita tengok ada saja bencana berlaku kita kata ini mesti maksiat. Kita tengok rumah orang tu terbakar kita kata ini mesti pelaku maksiat. Tidak semestinya. Kita bersikap pertengahan. Kita kata boleh jadi musibah itu berlaku kerana Allah Ta'ala nak menguji. Boleh jadi musibah tersebut berlaku Allah Ta'ala tahu kalau dengan amalnya sekian-sekian dia tidak mencapai darjat yang Allah Ta'ala nak dia capai dekat syurga, dekat akhirat, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan dia ujian. Dan dalam masa yang sama ada musibah ataupun bala yang turun kepada kita disebabkan maksiat. Jadi maksiat merupakan salah satu punca kita itu ditimpa musibah. Wahai kaum muslimin, apabila wabah homoseks telah bermaharajalela di tengah-tengah masyarakat, tetapi ternyata Allah tidak menurunkan azabnya kepada mereka seperti dihancurkannya negara mereka, maka sesungguhnya akan terjadi bencana yang lebih besar daripada hal tersebut, iaitu akan diganti dengan azab lain, iaitu hati mereka menjadi mati. Matinya hati nurani dan akal yang sehat mereka menjadi sakit, sehingga mereka akan diam saja melihat kebatilan atau amal buruknya terlihat seperti bagus. Jadi Syekh bin Uthaymin kata, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan masyarakat itu tidak ditimpa musibah. Ini kita sebut sebagai istidraj. Ada kalanya muslimat, musibah ini bagus untuk kita. Siapa di sini tak pernah ditimpa musibah? Ataupun sekarang ni depan saya ni ada yang ditimpa musibah. Tak cukup duit, apa lagi? Kematian.
sakit, berlaku kecacatan dan sebagainya. Bila kita ditimpa musibah-musibat, dia akan menyebabkan kita berpatah balik. Kerana apa? Bila musibah datang, kita akan mula kendur sikit. Ego kita itu akan turun dan kita mula merenung untuk muhasabah diri apa yang kita selama ini lakukan. Jadi kadang-kala musibah itu bagus supaya kita boleh refleksi diri kita. Berbanding dengan kita melakukan suatu, katalah bukan kita lah, maksudnya seorang itu melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala biarkan sampailah di penghujung nyawanya tidak diberi kesedaran. Mana satu lebih bagus? Musibah yang dia dapat dekat dunia akhirnya dia sedar, ataupun dia tak tertimpa-timpa musibah sampailah akhirat barulah dia tahu bahawa dia merupakan ahli neraka, wali'azubillah. Sudah tentu yang ditimpa musibah. Jadi kadang-kadang musibah ini bagus untuk kita. Boleh macam itu. Musibah bagus untuk kita. Ya. Tak semua musibah itu buruk. Jadi Syekh bin Uthaymin kata, kalaulah Allah tak menimpakan secara fizikal, boleh jadi bala itu datang berbentuk matinya hati. Matinya hati. Jadi kalau kita nampak satu-satu musibah berlaku, bukan satu-satu musibah, satu-satu kita sebut apa? Maksiat dalam masyarakat, maka kita yang berkesedaran ini, yang belajar sedikit ilmu, menjadi tanggungjawab kita untuk menegur. Kalau tak, dia akan menjadikan benda tersebut sebagai normal dan orang melakukan tanpa segan silu dan rasa berdosa. Sekarang ni apa yang orang tengah kecoh dekat media sosial? Banyak benda kan. Di antaranya adalah yang budak sekolah tu apa? Macam kena elektrik. Macam apa, kena sawan ke apa? Dia buat apa? Pick up line. Dia satu benda yang tak bagus. Jadi kalau tidak ada orang menegur, dia nampak macam orang yang normal. Dia kata, oh ya, awak tegur ni keras sangat. Tak. Kalaulah teguran itu tak diberikan, nescaya orang akan berpandangan bahawa benda tersebut okey untuk dilakukan. Lagi-lagi dia buat benda tersebut kat mana? Sekolah, tempat untuk menuntut ilmu. Sepatutnya yang ada kat situ, dia tahu bahawa benda tersebut salah dan dia tegur. Dia tak boleh diam. Supaya orang bila buat benda tu depan kita, kita kata, awak buat benda, awak kenapa? Kena sawan ke apa? Jangan buat lagi benda tersebut. Tak ada faedah. So orang suka gitu kan, lawak-lawak, kemudian apa? Pick up line. Dengan orang rumah sendiri tak mau pick up line. Dia bukan pick up. Macam mana? Tak boleh pick up line. Tak, maksudnya begitulah. Jadi bila kita nampak satu kemungkaran, kita hendaklah berikan teguran supaya dia tidak menjadi darah daging dan orang memandang bahawa benda tersebut normal. Anak kita, adik-beradik kita, sahabat kita, pastinya teguran akan menyebabkan kita terasa hati. Tapi terasa hati itu sebenarnya lebih membawa kebaikan. Macam kita nampak satu budak kan, dia main kat tengah jalan. Dia macam kita nak berikan perumpamaan, kita tegur orang. Budak kalau kita cubit telinga dia, kita cubit dia, kita tarik dia, dia nangis. Tapi apa faedah yang besar untuk dia? Dia selamat daripada dilanggar kereta. Low self esteem katanya. Itu teori orang sekarang yang belum ada bukti dia. Sedangkan teori orang dulu kita tengok, kita jadi orang pun kena tegur kan? Jadi mak bapak sekarang kalau kita kata anak you biadab ni kena tegur, jangan anak saya belajar khusus parenting yang sekarang tak boleh ditegur, tak boleh di ini, berikan dia kebebasan, baru dia bertambah yakin generasi baru. Kalau macam ni kita tegur mak bapak ni sekali. Minum dulu, bismillah.
Baik, apa yang sahabat kita cuba sampaikan, kadang-kadang ada orang lebih berteori, sedangkan teori tersebut tidak lagi terbukti. Kata ada motivasi begitu, ada motivasi begini. Akhirnya masyarakat zaman sekarang ini lebih tidak beradab. Baik, apa yang saya sebutkan, apa yang saya cuba nak sampaikan adalah, dalam Islam kita memang telah ada pendidikan. Mungkin orang tersalah sangka bahawa mesti pukul ataupun rotan. Tidak semestinya. Bahkan kalau kita baca hadis Anas bin Malik dalam Adab Al-Mufrad, Nabi SAW tidak pernah menyebutkan uf kepada Anas bin Malik. Sedangkan kita sebutkan di antara orang yang paling banyak kena herdik mengikut peringkat umur, siapa dia? Orang tua ke, remaja ke, budak-budak? Budak-budak yang paling banyak kena herdik. Pun begitu Anas bin Malik khidmat dengan Nabi SAW bertahun-tahun, dia kata, aku tak pernah dengar Nabi sebut begitu begini dengan aku. Tapi dalam masa yang sama, Anas ataupun Aisyah radhiyallahu anha kata, Nabi ini akan memilih jalan yang paling mudah. Tidaklah ada dua pilihan, melainkan Nabi SAW akan memilih jalan yang paling mudah. Selagi mana benda tersebut tidak bertentangan dengan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Jadi pendidikan kanak-kanak dia sebenarnya tidak ada hitam putih. Dia mungkin berubah mengikut zaman, tetapi prinsipnya tidak berubah. Contoh prinsip adab tidak berubah. Dulu tak okey berbohong. Sekarang okey berbohong. Benda tersebut tidak berlaku. Sebab prinsipnya memang tak okey untuk berbohong. Maka teguran kena diberikan. Cuma rotan, fizikal dan sebagainya itu bergantung kepada, kita sebutkan, bergantung kepada kesesuaian. Apakah tidak boleh dipukul? Boleh juga, tetapi tidak mencederakan. Jadi itulah, wallahu a'lam. Kita cuba nak sebutkan kat sini, teguran mesti diberikan. Baik, kita sambung. Kemudian apabila Allah menakdirkan sebuah pemerintahan yang kuat, adil, jujur, menyuarakan kebenaran tanpa rasa takut, dan menerapkan hukum Allah tanpa pilih kasih, maka sesungguhnya hal ini merupakan tanda-tanda kebaikan. Ini maksudnya Ibn Uthaymin cuba sampaikan kepada kita, bila kita ada kekuatan untuk menegur perkara yang mungkar, maka itu merupakan suatu kebaikan yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita. Wahai kaum muslimin, homoseks adalah bentuk penyimpangan seks yang sangat keji dan termasuk dosa besar. Maka hukumannya pun berat, iaitu harus dibunuh atau dihukum gantung, yakni dimusnahkan. Nabi SAW bersabda, Man wajadtumuhu ya'mal amala qaumi lutin uqtulu al-fa'il wal maf'ula bihi. Jika sekiranya kamu menjumpai orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, uqtulul fa'il, maka bunuhlah si pelaku, wal maf'ula bihi, dan juga yang kena liwat. Pernah dengar tak kes ada orang meliwat binatang? Apakah binatang tersebut kena dibunuh? Binatang tu kata, apa dosa aku kan? Saya ingat ada kes dulu kot, dekat negeri belah-belah pantai timur, yang kena lewat tu kambing. Kambing tu pula bukan dia punya kambing, orang lain punya kambing. Apakah kambing tersebut kena dibunuh? Sembelih makan. Baik. Sebenarnya hadis ini ada sambungannya. Sambungannya adalah waman waqa'a ala bahimatin
kalaulah yang kena liwat itu berlaku dekat binatang, faqtulu, maka hendaklah binatang itu pun kena dibunuh dalam riwayat Abu Daud, Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Maka bukan sekadar manusia itu kena bunuh, dan binatang itu juga akan dibunuh. Ketika mana riwayat ini sampai kepada Ikrimah? Riwayat ini sampai kepada Ikrimah. Apa riwayat ini tadi? Binatang pun kena dibunuh. Ikrimah kata dekat Ibnu Abbas, dia kata ma sya'nul bahimah. Dia kata apa kena binatang tu kan? Dia bukan ada salah apa-apa. Lalu Ibnu Abbas kata apa? Umira biqatlil bahimati illa annahu kariha an tu'kal lahmaha. Dia kata aku berpandangan bahawa Nabi SAW memerintahkan untuk binatang tersebut dibunuh kerana tak disukai makan daging binatang yang telah pun diliwat. Tengok betapa buruknya dosa liwat ini. Sampai binatang yang halal untuk dimakan itu pun dibunuh dan tak disukai untuk makan dagingnya. Jadi dalam kes berita tu, kalau muslim-muslimat boleh Google tengok berita tu, yang ada satu orang lelaki pergi liwat kambing berbiri ke apa, kambing gitulah. Kambing itu pun dibunuh dan tak dimakan berdasarkan riwayat ini. Buang terus kambing. Ini bukan kambing ni manusia. Confirm kambing tu tak suka. Kambing tu tak rela. Manusia kalau tak ada apa agama gitulah. Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kita taufik untuk mengaji sikit-sikit. Kadang kita tahu, ada sebahagian benda yang kita tahu, tapi Allah Ta'ala bukan. Ada sebahagian benda yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ilmu, tapi kita tak diberikan taufik lagi untuk beramal. Taufik ini maksudnya kita buat kebaikan seperti mana yang kita tahu, tapi kurang-kurang bila kita belajar ilmu, dia akan mencetuskan paling tidak rasa bersalah bila kita buat sesuatu yang kita tahu bahawa benda tersebut salah. Jadi itu sebab soleh tak soleh, kalau ada orang kata saya ni tak soleh lah, saya segan sikit nak pergi datang majlis ilmu, kurang-kurang bila engkau tahu satu hari nanti kesedaran itu ada, engkau akan tinggalkan benda tersebut. Berbanding dengan orang yang tak mau, dia tak ada apa. Tak ada apa dalam batin itu, dalam naluri jiwa dia itu untuk membetulkan dia. Jadi semua perubahan sebenarnya kena bermula dengan ilmu. Baik, jumhur ulama dan para sahabat telah sepakat, muka surat 160, untuk mengamalkan anjuran yang terdapat dalam hadis ini. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, tidak ada seorang pun di antara para sahabat yang berbeza pendapat mengenai hukum mati bagi pelaku homoseks, baik pelaku maupun pasangannya. Baik, ini dalam kes suka sama suka. Dia bukan kes dipaksa. Okay. Tapi binatang tadi tu confirm kena paksa. Itu sebab Ikrimah pelik. Dia kata binatang tu apa kena? Dia kena paksa aja. Manusia yang bersalah. Ibnu Abbas kata apa? Tak disukai untuk makan binatang yang telah pun diliwat. Akan tetapi para sahabat berbeza pendapat tentang cara membunuhnya. Jadi para sahabat bersepakat hukuman bagi liwat adalah bunuh. Cuma mereka berbeza pandangan bagaimana cara untuk membunuhnya. Sebahagian mengatakan bahawa pelaku dan pasangannya harus direjam dengan batu sampai mati. Sebahagian para sahabat mengatakan bahawa pelaku dan pasangan homoseks harus dijatuhkan dari tempat yang tertinggi di kampungnya. Sedangkan sebahagian para sahabat yang lain mengatakan bahawa pelaku dan pasangan homoseks harus dibakar dengan api. Siapa yang berpandangan begitu? Di antaranya adalah Ali radhiyallahu anhu. Yang jelas keduanya harus dimusnahkan bagaimanapun caranya. Tidak ada perbezaan apakah statusnya muhsan
ataupun bukan muhsan. Maksudnya bernikah ataupun tak pernah bernikah, dia mesti dibunuh. Hal ini dikarenakan dosa homoseks sangat besar dan akan sangat membahayakan masyarakat apabila keduanya dibiarkan berkeliaran di tengah-tengah masyarakat. Kerana apabila keduanya dibiarkan berkeliaran bebas, maka hal tersebut sama dengan menghancurkan moral masyarakat, menghancurkan tata krama dan harga diri. Tidak diragukan lagi bahawa memusnahkan keduanya merupakan pilihan terbaik daripada moral masyarakat menjadi hancur. Kerana apa, muslim-muslimat? Kerana bila kita persaksikan kepada masyarakat, kalau kamu buat liwat, inilah kamu akan dapat, maka masyarakat akan menjadi takut untuk melakukan benda yang sama. Itulah yang disebutkan moral masyarakat. Apa dosa yang kena dilakukan di depan publik? Hukumannya kita dah sebut, iaitu zina. Sebat depan publik, rejam pun di publik. Lagilah liwat ini kan. Allahu a'lam. Baik, kita masuk ke dosa besar yang ke-18. Tanggungjawab ulul amri untuk melaksanakan hukuman. Tetapi masyarakat tanggungjawabnya adalah menyampaikan dakwah dan mengajarkan masyarakat. Tak boleh diam. Siapa yang ada TikTok, berdakwahlah melalui TikTok. Siapa yang ada Facebook, berdakwahlah melalui Facebook. Sekurang-kurangnya sampaikan, kata kepada orang tersebut, benda ni salah. Macam mana? Sama. Hukumannya sama. Laki-laki, perempuan-perempuan, hukumannya sama, dibunuh. Okey. Baik, apakah sabitan hukuman homoseks sama macam sabitan-sabitan dosa lain macam tu kan maksudnya? Jawapannya adalah sama. Sabitan dosa homoseks sama dengan sabitan dosa lain. Contoh, 4 orang saksi. Lagi, sabitan boleh melalui selain daripada 4 orang saksi. Dalam kes Ma'iz, macam mana Nabi SAW merejam dia sampai meninggal? Sebab dia pergi mengaku. Apakah mesti melalui sabitan seperti itu? Jawapannya adalah iya, supaya kita tidak menzalimi orang. Apakah sama seperti mana wanita? Jawapannya adalah iya, sama seperti wanita, walaupun sanad hadis itu lemah pada muka surat 158. Kan, diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa beliau bersabda, lesbian adalah bentuk zina wanita dengan sesamanya. Jadi sama, kita tidak membezakan pelakuan lelaki dengan perempuan punya hukuman, melainkan ada dalil yang menyebutkan. Itu sebab Nabi SAW menyebutkan, ar-rijalu wan nisa syaqiqun. Laki dan juga laki dan juga wanita itu merupakan adik-beradik dalam bab ibadat, dalam bab hukuman. Maka sama, kecuali ada dalil yang membezakan. Wallahu a'lam. Tak ada tapi. Macam mana? Tak diketahui. Betul. Pengkit tu apa maksud pengkit? Dia pengkit, tomboy kan? Maksudnya dia melakukan kesalahan sebab menyerupai lelaki. Betul? Maka kesalahan itu sahaja yang zahir pada kita, maka kita akan menghukumkan bahawa dia itu melakukan
kesalahan tasyabbuh dengan lelaki. Untuk mensabitkan bahawa dia itu pernah melakukan hubungan lesbian, maka dia mestilah melalui sabitan yang kita sebutkan tadi. Dia pernah melakukan benda tersebut dan dia minta untuk kafarah dosanya, ataupun dia minta dosanya itu dikafarahkan. Seperti mana kes Maiz, maka kita boleh lakukan. Kita kat sini bukan maksudnya kita pergi bunuh dia, kita pergi bakar dia, bukan. Dia mestilah melalui undang-undang dalam negara kita. Jadi kalau ada yang tanya, Ustaz, sekarang ni kita tak ada undang-undang. Undang-undang yang memperuntukkan itu. Ada tak undang-undang dalam negara kita ni boleh bakar orang? Bahkan hukuman mati mandatory telah dimansuhkan. Maka kalau ada orang datang berjumpa dengan kita dan kata saya telah pun sekian, kita kata apa? Awak tutup aib awak sendiri, bertaubat kepada Allah Ta'ala dan banyakkan amal ibadat. Itu yang lebih, kita kata, yang lebih mendekati kebenaran dan praktikal untuk masa sekarang. Boleh. Maksud saya itu adalah jangan kita pergi hukum sendiri. Kalau tak, kita akan dituduh kerana kesesaan 302 sebab membunuh. Polis tangkap, kenapa awak bunuh dia? Sebab saya nak bersihkan dia daripada dosa. Tak. Itu adalah kesalahan membunuh sebab kita tidak ada peruntukan untuk kita kata hukuman ini. Allahu a'lam. Cabul lelaki. Okey. Baik. Kalau ada lelaki yang dicabul, itu kita pelikkan. Macam mana dia tak ada sifat kelakian dia untuk mempertahankan? Apakah penumbuk dia menjadi selembik plastik? Kalau ada lelaki dicabul, cabul bukan liwat. Okay, cabul bukan liwat. Kecuali lah kalau yang cabul itu masuk dalam kategori liwat. Cabul ni maksud cabul, pegang-pegang itu kan, ke terus berhubungan intim? Tak ada. Jadi kalaulah lelaki tersebut kita kena bagi nasihat yang kenal cabul itu, kita kata awak mesti jadi lelaki lebih sikit. Bagaimana lelaki boleh lembek seperti itu? Itu masalah zaman sekarang ni kan. Budak-budak suka tengok yang apa, Korea tu tak salah, maksudnya negeri tu tak salah. Tapi pembudayaan yang mereka bawa itu ke dalam negara kita ni, daripada berhiburnya, daripada fashionnya, sampai makan pun nak Korea. Kita kata, awak lidah apa suka Korea? Kita pun tak tahu kenapa Korea. Dan di antara pembawaan itu adalah laki-laki jambu. Kadang kita tengok student masuk kelas dengan seluar ketatnya, lepas tu rambut dia suka apa, macam serabai gitu kan. Kita kata apa faedah itu? Itu pengaruh media terhadap lelaki zaman sekarang menyebabkan mereka itu jadi lembik. Jadi kalau berlaku seperti itu, kita kena bagi nasihat kepada lelaki itu dulu, yang kena cabul tu, supaya ada harga diri untuk mempertahankan maruah sendiri. Jangan mengharapkan orang nak mempertahankan maruah. Awak bukan perempuan, awak bukan pondan. Kena belajar sini bela diri, belajar dengan masuk gym ke apa, geng-geng Baitul Salam ni, masuk karate ke apa. Itu kena dibaiki dulu. Dan kalau ditanya apakah persoalan itu termasuk dalam liwat, dia tak berlaku liwat. Sebab apa? Sebab dia tak mahu benda tu. Yang apa yang kena tu, dia tak mahu. Betul tak? Dia tak mahu benda tu jadi kat dia. Kecuali kalau tangan dia diikat, kemudian dia acu pistol, dia kata kalau awak tak buat, dia tak bersalah dalam hal itu. Itu kalau cabul masuk dalam definisi liwat sekali. Jadi kalau cabul masuk dalam definisi liwat sekali, maksudnya termasuk sekali package liwat, maka dia termasuk dalam dosa ini. Ya, terang-terang dia melakukan hubungan badan, maka ya, liwat. Apakah lelaki yang kena liwat itu, kita sebut apa? Terkena sekali hukuman bunuh sekali? Kita tak kena tanya dia semula.
Awak rela ke dia lewat? Dia kata, oh saya pun enjoy sekali lah masa dia buat tu kan. Ya dia kena sekali. Kalau dia kata saya dah cuba untuk tentang, saya dah cuba untuk lawan, tapi dia ancam untuk sekian, maka dia tak termasuk sekali. Kita kena bezakan zina dengan rogol. Kita sebut secara terus terang, mungkin bahasanya agak kasar sedikit. Kita kena bezakan zina dengan rogol. Zina tu maksudnya dua itu suka sama suka. Kalau rogol pula adalah satu orang tak rela. Dia berlaku kepada perempuan secara majoritinya, tapi apakah lelaki juga pernah kena? Pernah. Ya, ada. Dia apa diperkosa lah, dicabul gitu kan. Tapi dia tak mendominasi, sebab lelaki tu kalau dia tak mau tak jadi juga kan. Sebab kita ada baca dulu apa yang Afrika, lelaki yang jalan dekat jalan-jalan Afrika tu dekat Sahara, ada wanita akan tangkap dan memperkosa lelaki itu. Jadi lelaki pun tak selamat dah sekarang. Ya, ingat muslimat aja digoda, lelaki pun digoda sama. Jadi bukan setakat lelaki kena bertakwa, muslimat juga kena bertakwa sekali. Pakaian yang dijaga, ada punya apa, pandangan ditundukkan pandangan. Kalau nak berkomunikasi kena berbatas. Ya, dia semua. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada fitnah-fitnah gini kan. Sempat lagi nak masuk ke 18. Baik, kita sebut sikitlah. Dosa besar yang ke-18 adalah qadhaf. Qadhaf itu apa dia? Dari segi bahasa, qadhaf maksudnya adalah melontarkan, ar-ramyu. Melontarkan apa? Melontarkan tuduhan. Melontarkan tuduhan palsu yang membabitkan maruah. Contoh, dia kata awak ini penzina, ataupun dia kata awak ini peliwat kan? Maka dia termasuk dalam kategori qazaf. Si pengucap itu yang termasuk dalam hal ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya orang-orang Yarmun kat sini maksudnya melemparkan dari segi bahasa. Tapi dari segi konteks ayat ini, yarmun maksudnya adalah menuduh. Dari sudut maruah orang yang dia sebut itu. Al-muhsanat, perempuan-perempuan yang terjaga kehormatannya, muhsanat. Al-ghafilat, perkataan ghafilat kalau kita terjemah secara bahasa literal, apa maksud ghaflah? Lalai. Kenapa Allah Ta'ala puji orang perempuan yang lalai? Ini bukan kes apa, kami dah lama merancang awak yang lalai, bukan. Ghafilat kat sini lalai maksudnya apa? Ghafilat maksudnya dia tak cakna dengan benda-benda yang kotor ni. Itu maksudnya ghafilat. Faham eh? Dia maksudnya dia cuai daripada benda-benda yang jijik. Maksudnya dia tu memang pure, tak tahu benda. Awak tahu tak tarian yang latest? Dia kata saya tak tahu. Awak tahu tak gegar baganza yang boleh menyebabkan getaran tulang rusuk ataupun getaran otak? Dia kata saya tak tahu gegar baganza. Ada tak orang seperti itu? Ada. Dan banyak kita jumpa. Kenapa? Sebab masanya sibuk dengan buat benda-benda yang penting kan. Orang yang buat Grab nak mencari rezeki, mana ada masa nak tengok apa gegar tulang rusuk ataupun gegar otak ni? Tak ada. Jadi orang yang lalai daripada bentuk-bentuk maksiat seperti ini, Allah Subhanahu Wa Taala puji al-ghafilat. Al-mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah. Tengok, ini balasan orang tu tak buat tapi suka bergosip ni, kaki gosip ni. Laki ke perempuan, banyaknya sama saja semua. Laki pun suka, perempuan pun suka. Apa yang Allah Ta'ala janjikan balasan untuk ini?
Ini lagi sadis. Allah Ta'ala kata mereka ini dilaknat di dunia, dan laknat itu berterusan sampailah dekat akhirat. Lu'inu fid dunya wal akhirah. Allah Ta'ala berikan penguat bahawa laknat itu akan sampai engkau mati. Walahum azabun azim, dan bagi mereka mendapat azab yang besar. Baik, muslim-muslimat mungkin tertanya-tanya, apakah tidak ada ruang taubat bagi orang yang telah terlanjur menuduh orang berzina ataupun menuduh orang melakukan liwat? Sebab kalau kita tengok ayat ini, Allah Ta'ala kata apa? Walahum azabun azim. Para ulama tafsir menyebutkan sebenarnya ayat pada surah An-Nur ayat ke-23 ini sebenarnya adalah merujuk kepada Abdullah bin apa? Bin Ubay Al-Munafiq. Sebab dia tuduh Aisyah radhiyallahu anha ada skandal gitu, bahasa kita kan, ada skandal dengan Safwan ibn Mu'attal. Jadi dia itu dah confirm munafik. Nabi SAW sendiri bagi tahu kita, Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik. Maka para ulama tafsir di antaranya adalah Muqatil bin Hayyan, katanya ayat ini khas untuk si munafik, khas untuk kes Aisyah radhiyallahu anha. Adapun orang yang telah terlanjur tuduh orang punya maruah, dia buat begitu, dia buat begini, kau tahu tak begini, apakah dia ada ruang taubat? Jawapannya adalah dia masih lagi ada ruang taubat. Dan kes ini adalah khas untuk Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh ada melakukan maksiat oleh kepala munafik yang berada di Madinah ketika itu. Jadi wallahu alam, insya-Allah kita akan sambung perbahasan qazaf ini pada sesi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.